Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala, pada malam ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Cuma pada malam ni kalau ikut anda nak baca tafsir cuma pada malam ni anda rasa anda nak tangguh sikit perbincangan tafsir walaupun anda dah murajaah dah. Kalau ikut sepatutnya semalam kita ada tafsir, cuma anda tak baca sebab anda tak sempat nak khatamkan dua buah kitab tafsir lagi. Jadi sempat baca 3 buah kitab tafsir je untuk live Facebook. Cuma pada malam ni anda pun ingat nak baca tafsir, cuma dah fikir-fikir tadi anda dah tulis berkenaan dengan isu yang melibatkan kepada YB Khairuddin Aman Razali At-Takiri lah. Kawan anda masa anda belajar, masa sama-sama dalam Dewan Ulama' dahulu lah. Cuma sekarang beliau dah jadi menteri. Cuma ada sikit isu dan asal anda bangkit, anda cuba nak bincang ni adalah bila anda baca siang tadi ada satu berita yang ditulis satu laman web lah. Cuma anda menganggap bahawasanya statement yang dikeluarkan oleh laman web itu adalah telah dikupas ataupun telah diolah balik oleh penulis, oleh wartawan tersebut, dan anda tak rasa itu adalah statement sebenar datang daripada mufti. Sebab bila anda baca dalam kenyataan itu digambarkan mufti telah menyatakan tindakan YB Khairuddin Aman Razali At-Takiri itu dia berdosa. Jadi anak timbul persoalan lah, macam mana mufti boleh menentukan dosa kepada orang. Itu asal cerita dia. Mungkin anak akan cuba nak kupas lah perkara ni dalam beberapa sudut. Cuma nak bincang sudut perundangan, anak bukan orang mahir daripada sudut perundangan. Cumanya bila tengok orang komen-komen dalam Facebook, tengok komentar-komentar daripada kawan-kawan, dalam WhatsApp group dan sebagainya, jadi ada beberapa persoalan lah yang timbul sebab isu yang melibatkan kepada YB Khairuddin ni, yang isu tajuk besarnya adalah mengingkari kuarantin. Itulah asal tajuk dia. Cuma bila sebut ingkar kuarantin tu, semua secara dasarnya adalah menganggap ia sebagai salah. Dan anda rasa yang menganggap salah ni bukan kita je. Kalau kita tanya orang PAS sendiri pun, mereka pun mengatakan sebenarnya tindakan itu adalah salah. Tanya orang PAS kata salah. Semua setuju mengatakan bahawasanya kalau kita kita ingkar kuarantin tu sebagai salah, setuju. Cuma bila timbul hukuman kepada mereka yang langgar kuarantin, hukuman kepada mereka yang ingkar kuarantin, itu jadi isu lah. Sebab ada orang mengatakan macam statement yang telah dikeluarkan oleh KKM pada pagi tadi menggambarkan bahawasanya dia telah didenda, dia di-compound dengan RM1,000. Ada pihak lain kata sepatutnya dia perlu dibawa ke mahkamah terus. Itu adalah kontra perbincangan sebab asal ceritanya compound itu berlaku sebelum sebelum statement daripada Menteri Pertahanan, Menteri Kanan Pertahanan iaitu Ismail Sabri, yang dia dah tegaskan, anda ada tengok sikit-sikit, iaitu pada 14 April Ismail Sabri dia ada buat keluar satu statement. Dia kata tiada lagi compound, terus kepada mahkamah. Jadi mana-mana orang yang anti kepada kuarantin, orang itu akan diterus ke mahkamah, bukan sekadar di compound. Lepas tu diulang sekali lagi perkara itu apabila timbul isu yang melibatkan kepada seorang lelaki India yang nak sebut tempat Siva Ganga apa nama tempat tu kan, yang dia tu telah yang restoran dia tu kan, dan nama orang saman dia Siva Ganga pada ketika itu, iaitu pada 13 Ogos 2020, statement yang dikeluarkan sekali lagi oleh Ismail Sabri ni mengatakan bahawasanya tiada lagi compound tapi terus kepada mahkamah. Jadi bila dia kata tidak ada lagi compound terus pada mahkamah, tiba-tiba bila timbul isu yang melibatkan kepada menteri ni, jadi tiba-tiba dikompaundkan. Di situ tu menyebabkan ramai orang yang tak puas hati lah. Dan itu yang dibincangkan di dalam laman web, dalam Facebook, macam-macam lah, tulisan-tulisan lah. Jadi itu mungkin kita bincang daripada sudut undang-undang lah. Sebab
orang mempersoalkan apabila dia ada keringanan hukuman, sedangkan di sana ada dah beberapa orang yang telah dihukum dalam bentuk kesalahan yang sama. Kalau nak dikatakan sebagai dia tu adalah orang yang negatif dan orang yang kena itulah positif. Sedangkan di sana ada orang yang masih negatif sebenarnya. Contoh macam kes yang berlaku kepada seorang lelaki yang bernama Jeffrey Jambo Dana, umur 27 tahun di Sibu, yang dia ni telah dijatuhkan hukuman selama dengan penjara 2 bulan dan 5,000 denda. Kesalahan dia adalah engkar kuarantin. Maksudnya kesalahan dia sama dengan apa yang dilakukan oleh YB itulah. Jadi di situ tu orang bangkitkan. Kenapa ada perbezaan? Ada pula satu pihak yang menyokong YB itu mengatakan sebenarnya yang dikenakan kepada Jeffrey Jambo itu berbeza dengan YB kerana dia telah menulis dalam Facebook yang dia ni telah potong gelang pink dan dia berbangga pula dengan tindakan itu. Jadi di situ tu akan memberi tunjuk ajar kepada orang lain untuk melakukan tindakan seperti mana dilakukan oleh si Jeffrey Jambo ni. Jadi disebabkan itulah dia layak dikenakan hukuman sehingga penjara 2 bulan dan 5,000 denda. Jadi dia kata benda tu tak berlaku pada YB Khairuddin. Cuma bila kita tengok balik pada sudut YB itu sendiri, sebenarnya YB itu sendiri pun dia secara tak langsung sebelum ni beberapa statement dia pun dia dah mengajar untuk nak lari daripada kuarantin. Antaranya dia kata yang dia tak pakai gelang pink tu satu. Lepas tu dia buat statement yang dia tu negatif. Dia cakap di public. Lepas tu dia buat alasan bahawasanya dia pergi ke istana. Jadi di situ tu kalau kita tengok sudut impak kesan dia, nampak kesan besar tu akan berlaku lagi lah pada YB tadi kalau kita nak bandingkan dengan si Mamat Sibu tu, Jeffrey Jambo Dana tu kan. Tapi itulah yang sedang diperdebatkan di media sosial lah dalam isu ni. Itu satu. Maksudnya kita tengok kalau kita tanya engkar kuarantin, sepakat semua sepakat. Saya percaya kalau tanya orang PAS pun bersetuju. Engkar kuarantin memang wajar dihukum. Cuma bila sebut hukuman yang dikena kepada YB, di situ tu ada sikit perbincangan yang berlaku dalam laman web Facebook kan. Itu ada yang kata setuju dikenakan dengan compound. Kebanyakan orang PAS lah dia bersetuju begitulah. Walaupun di sana ada yang agak rasional, dia agak mendiamkan diri. Cuma ada sebilangan yang lain kata tak setuju. Dia tetap pergi pada mahkamah, bukan di kuarantin kerana merujuk kepada statement yang telah dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Ismail Sabri pada bulan April lagi, yang mengatakan tidak ada lagi compound kan. Yang itulah yang jadi perbalahan di dalam Facebook lah, antara pihak yang menyokong, satu lagi pihak yang membantah. Cuma yang Ana nak bincang pada hari ini bukan daripada sudut itu sangat. Sebab Ana rasa itu serah pada ahli undang-undang. Mereka lebih memahami. Ana bukan ahli undang-undang. Ana just sekadar membaca, melihat, lepas tu tengok macam orang duk bergaduh dalam Facebook kan. Dan Ana pun tak berapa berminat nak ambil pot dalam isu sebegitu sebab kita bukan bidang. Jadi kita nak bercakap ni atas bidang yang kita kuasai. Yang Ana nak bangkitkan adalah apabila dikatakan bahawasanya ada beberapa orang mufti telah mengatakan bahawasanya YB Khairuddin itu telah berdosa. Ayat dia berdosa. Okey, Anda bacalah dalam satu laman web ni. Cuma Anda baca sebenarnya statement daripada para mufti itu tidak ada lah yang mengatakan berdosa. Mereka hanya mengatakan tak patut berlaku, haram sekadar macam itulah. Cuma mungkin disebabkan wartawan itu sendiri bila dia cuba menafsirkan maksud haram itu adalah telah berdosa, di situ tu Anda rasa ada satu problem ataupun satu perkara yang perlu kita fikirkan, yang kita kena debatkan balik. Betul ke sebenarnya apabila YB itu nak dikatakan sebagai berdosa? Kalau orang tanya Ana secara peribadi, Ana bersetuju kalau sekiranya mufti itu mengatakan sekadar haram. Okey, itu boleh diterima. Ataupun dia katakan aku segi agamanya tindakan YB Khairuddin itu tidak patut sebagai contoh. Tu satulah. Kalau kita nak kata haram pun kadang-kadang kena berhati-hati sebab kalau kita baca dalam banyak kitab-kitab Islam ni, contoh macam ditulis oleh Yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wal-Haram fil Islam. Beliau sendiri menukilkan beberapa statement daripada ulama-ulama salaf. Contoh macam Al-Imam Syafi'i, yang mereka ni cukup susah untuk nak mengatakan satu benda tu adalah haram. Sebab menentukan haram dan halal ni adalah qarinu syirk. Qaradawi dia buat satu tajuk dalam kitab Al-Hawa Haram. Dia kata at-tahrim wa tahlil itu adalah qarinu syirki. Kita cuba mengharamkan, cuba menghalalkan, dia boleh membawa kepada kesyirikan. Bahaya sebenarnya. Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala disebut ittakhidhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Dan orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka mengambil tu guru mereka, ulama mereka, padri mereka syirik lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa turun ayat Quran itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca di hadapan para sahabat.
dan antara yang dengar dah di kalangan orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi ada seorang padri Nasrani pada masa tu yang akhir sekali masuk Islam lah. Namanya Uday bin Hatim. Ada orang baca Adi bin Hatim. Dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata kepada Nabi, kami tak pernah sembah tok guru kami tak sembah padri-padri kami. Macam mana Quran boleh kata begitu? Lalu Nabi Muhammad SAW kata, betul lah. Maksud sembah di sini bukan makna kau sembah sujud, rokok sujud tu, bukan. Tapi maksudnya adalah istahallu ma haramallahu wa haramu ma ahallallah fattabi'uhum fatilka ibadatum iyahum. Tok guru kamu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Korang pergi ikut. Ikut itu adalah syirik yang korang lakukan kepada Tuhan kamu. Ayat Quran dan hadis inilah yang jadikan argument oleh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawasanya kita ni jangan mudah nak kata benda tu haram. Jangan mudah nak kata haram tu. Lebih-lebih lagi dia ada kaedah penting lah. Iaitu asal satu perkara itu adalah harus selama mana tidak ada perkara yang jelas untuk kita nak mengatakan haram. Okey, itu satu part. Apabila kita kata haram sekalipun, kadang-kadang kita kena tengok dulu. Haram itu apakah maksud memang memberi implikasi berdosa ataupun tidak. Sebab apabila kita sebut dosa, dia melibatkan kepada Tuhan tau. Dosa ni adalah, kita kena faham macam ni, pada perkara-perkara ghaibiyat, manusia tidak boleh faham menggunakan akal. Tetapi perkara-perkara dosa pahala itu, perkara-perkara bawah kategori ghaibiyat itu, kita boleh faham berdasarkan pemberitahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi wahyu. Wahyu itu sama ada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Jadi Quran bagi tahu ini dosa, hadis bagi tahu ini dosa. Dosalah. Jadi dosa dan pahala ni dia adalah ghaibiyat. Bila sebut ghaibiyat, akal kita tak faham. Yang kita tahu berdasarkan kepada pemberitahuan. Siapa yang bagi tahu? Allah Subhanahu Taala. Melalui siapa? Nabi Muhammad SAW. Melalui apa? Melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi SAW. Itu dikatakan penentuan al-ghaibiyat. Dosa pahala ni benda ghaibiyat. Sebab dosa pahala ni cerita ni macam mana dapat azab dalam neraka, dapat nikmat di dalam syurga. Tapi bila kita sebut Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW, bila dia menyatakan satu benda, lepas tu ada ulama' yang cuba nak faham. Di situ tu ada ulama' faham tu secara sepakat. Maka dia nak dikatakan sebagai dosa ataupun pahala tu clear. Contoh, macam kita sebut Allah Subhanahu Wa Taala haramkan kepada kita mencuri sebagai contoh. Itu clear dalam Quran. Allah Taala kata tak boleh mencuri. Yang dikatakan dosa itu, haram yang dosa tu disepakati itu apabila sesuatu ayat Al-Quran ataupun hadis itu ada berbentuk larangan bersifat mutlak, kan? Maksudnya yang tidak ada takwilan mengatakan dia makruh ataupun wajib. Yang sepakat semua kata dia adalah wajib. Semuanya adalah haram, kan? Contoh macam Allah Ta'ala kata jangan mencuri sebagai contoh. Nabi Muhammad kata jangan mencuri. Bila sebut jangan mencuri itu, larangan mencuri itu sifat dia mutlak. Ada tak ulama' mengatakan sebenarnya mencuri ni haram? Ada pula ulama' yang kata tak, makruh. Tak ada, kan? Maka semua sepakat. Itu tu bahawa kita kata mencuri berdosa, mencuri itu adalah haram yang bawa kepada dosa. Tapi ada benda yang telah diijtihadkan oleh ulama'. Contoh macam anda ada tulis siang tadi lah. Contoh ni macam apabila kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan bahawasanya kita tak boleh pakai labuh tutup buku lali tu, kan? Isbal, dalam tajuk isbal lah kalau orang bincang dalam ilmu hadis, tak? Jadi bila kita laburkan pakaian itu, sebenarnya ulama' sepakat ke tak? Jawapannya ulama' tak sepakat. Ada ulama' kata kalau kita laburkan pakaian itu hukumnya adalah haram. Semata-mata labur. Ada pula sebilangan ulama' yang kata tak, sebenarnya laburkan pakaian itu tak haram. Yang haramnya jika sombong. Maksudnya kalau ulama' yang pertama kata kita pakai labuh tutup tu pun dia dah anggap sebagai haram dah. Ada pula ulama' kedua kata tak, kata pakai labuh tu tak haram. Yang haram tu jika kau ada sombong. Jadi di situ kita akan nampak haram itu bukan disepakati. Ada ulama' A kata haram, ada ulama' B kata tidak haram. Dia khilaf tau. Jadi haram yang macam tu dia kata dia kategori hukum, tetapi dia tidak boleh kita nak pergi kepada tajuk confirm orang tu masuk neraka. Confirm itu orang itu sebagai berdosa. Sebab dia masih lagi dalam perkara yang berbeza pandangan dalam kalangan ulama'-ulama Islam. Tapi kalau kita sebut benda tu sepakat, itu memang tak ada khilaf lah. Tak ada takwilan dah. Bila Allah Ta'ala kata la taznu, bila Nabi Muhammad kata la taznu, jangan kamu berzina. Jadi berzina tu haram lah, dosa besar lah. Kita pergi tanya, ada tak ulama' kata zina tu halal? Tak ada. Semua sepakat kata haram. Dia tak ada khilaf, tak ada takwil lagi. Itu hukum yang qat'iyyatu dilalah lah kalau terma orang belajar ilmu usul fiqh. Jadi kalau macam tu, haram, itu memang dikatakan sebagai berdosa. Maksudnya, bila kita nak kata satu benda tu haram yang berdosa, nas itu dia melarang itu bersifat qat'iyyatu dilalah, pendalilan secara qat'i. Satu. Yang keduanya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan satu benda, Allah Taala nyatakan selepas itu adalah azab.
maka itu pun adalah dosa besar. Itu pun dikira sebagai dosa dan ada dosa dekat akhirat berhadapan dengan Allah SWT lah. Yang ketiganya, memberi implikasi mafsadah. Itu pun dikira sebagai dosa. Sebab tu kita baca dalam Quran, kadang-kadang ada ayat-ayat Quran itu dia tidak bersifat larangan, tetapi dia bercerita tapi disertakan dengan kerosakan yang berlaku dengan sebab kamu melakukan sesuatu perbuatan. Maka itu juga dikira sebagai dosa. Contoh macam Allah Ta'ala kata as-sariqu was-sariqatu faqta'u az-zani la yazni bukan. Contoh macam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata la yazni hina yazni fa huwa mu'min. Nampak? Dia ada sebut implikasi kat situ. Implikasinya tidak berzinalah orang berzina semasa dia berzina itu dia sedang beriman. Bila sebut macam tu, itu menandakan tindakan itulah berdosa. Lebih-lebih lagi ulama tak ada khilaf berkenaan dengan haramnya adalah haramnya berzina kan. Jadi di situ kita akan clear, di situ ada dua tajuk kat situ sebenarnya, iaitu satu benda yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan, nas menyatakan haram, ulama simpulkan sebagai haram, yang dia memang kategori sebagai neraka. Tapi ada satu lagi, dia masih lagi khilaf tau. Ada perbezaan, ulama A kata lain, ulama B kata lain. Ada ulama A kata haram, ada ulama B kata tidak haram. Yang tu khilaf tau. Masih dalam penafsiran ulama. Jadi itu tu kita nak kata neraka tu tak boleh sebenarnya. Sebab kita kena faham, bila kita sebut neraka, bila kita sebut syurga, bila kita sebut dosa, kita sebut pahala, semua ini melibatkan kepada wahyu. Dia adalah perkara ghaibiat. Ghaibiat ni kok mana pun wahyu kena bagi tahu. Bukan akal kita boleh fikir. Akal tidak boleh menentukan dosa dan pahala. Sekarang ni, bila kita sebut mufti buat keluar satu statement, mufti berijtihad, mufti buat keluar satu pandangan-pandangan agama, kita terus mengatakan ia sebagai dosa. Orang itu masuk neraka. Sebenarnya tak tepat. Sebenarnya itu tak boleh. Kerana apa? Sebab bila mufti mengatakan pandangan dia itu dikatakan sebagai masuk neraka, makanya dia tu dah macam Tuhan tau. Itu tak boleh. Sebab yang menentukan syurga neraka adalah Tuhan. Okey. Tetapi kalau mufti itu memberitahu hukum yang qat'i itu lain. Yang kita sebut ni bukan mufti memberitahu hukum yang qat'i. Mufti ini dia memberitahu hukum dalam kategori ijtihad, dalam pandangan dia, dalam kategori pemikiran dia. Maka di situ tu dia tidak boleh mengatakan ia sebagai dosa dan ini sebagai pahala. Kalau sekiranya ijtihad mufti, ijtihad ulama boleh menentukan dosa dan pahala, maka di situ akan menyebabkan keizinan boleh berlakunya hadis palsu. Sebab banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan pahala apabila kita melakukan amalan-amalan tertentu. Dan semua tu datang daripada ulama. Ulama ni nak bagi orang rajin buat ibadat. Macam mana je nak bagi orang tu rajin ibadat? Caranya adalah dia pergi buat keluar hadis-hadis palsu. Bila buat keluar hadis palsu, buat ibadat. Sekarang ni boleh tak pandangan dia, ijtihad dia mengeluarkan yang dia keluarkan itu memberi implikasi pahala? Tak boleh. Maka sebabkan itulah kita nilai hadis ni adalah hadis palsu. Maka demikian juga apabila kita bincang tentang implikasi dan sesuatu hukum yang berbentuk dosa tu. Jadi kalau benda tu masih lagi ijtihad, ulama A kata haram, ulama B kata tidak haram, poinnya akal manusia lah, bukan nas wahyu daripada Allah SWT. Dia nak kata dosa tu tak boleh. Sebab penentuan dosa dan pahala dia mesti datang daripada nas Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Maka demikian juga apabila kita tengok dalam isu yang melibatkan kepada Khairuddin Ahmad Razali At-Takiri inilah. Jadi kalau contoh mufti tu kata sebenarnya tindakan YB itu adalah haram. Rasa itu boleh diterima lagi. Itu boleh diterima. Sebab apa? Sebab dia antara perkara yang boleh memberi implikasi haram ni adalah mafsadah, kerosakan. Antara benda yang boleh jadi haram itu adalah apabila dia telah menafikan kemaslahatan. Okey. Sekarang ni bila kita tengok realiti pada hari ni, apabila berlaku COVID-19 ni, apakah tindakan dia yang dia tidak akur dengan tindakan kerajaan itu sebagai memberi bahaya tak pada kesihatan orang? Jawapannya ya. Kalau tanya siapa pun, dia ada ya. Kemungkinan besar untuk tersebarnya penyakit itu disebabkan dia engkar kuarantin itu memang ada. Maka di situ kita boleh letak dia bawah kategori mafsadah. Dia bawah kategori mafsadah. Jadi bila kita sebut mafsadah, mufti tu menilai mafsadah tu. Jadi mafsadah itu sendiri dia tak sama tau. Sebab ada mafsadah itu dia kuat, ada yang makin kurang. Dia tahap kerosakan tu tak sama. Macam kita sebut tahap ke mafsadah di Malaysia, tahap mafsadah di Mesir mungkin berbeza. Tahap mafsadah hari ini di Malaysia pada hari ini, tahap mafsadah di hari esok mungkin berbeza. Jadi mufti tu dia melihat benda tu setahap mafsadah. Maka disebabkan mafsadah, maka dia kata haram. Bermaksud dia itu masih dalam penilaian akli dia. Jadi bila dalam penilaian akli dia disimpulkan sebagai haram,
tetapi boleh tak dia nak terus kata ini masuk neraka? Oh, tak boleh tu. Sebab bila sebut masuk neraka, itu dah pergi nak ambil tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena faham, bila mufti kata haram, haram tu maksudnya jangan buat. Begitu. Haram jangan buat. Tetapi bagaimana pula kalau dia kata haram dan memang benda tu confirm ada kemaslahatan, confirm benda tu kezaliman sebagai contoh. Macam mana menentukan dosa pahala? Itu kita serah pada Allah, bukan kerja kita. Kita boleh kata haram, tapi masalah syurga, neraka, dosa, pahala itu serah pada Allah SWT. Yang kita boleh kata ni berdosa ni, ini masuk neraka ni, pada hukum-hukum yang qat'iyatu dilalah, pendalilan secara qat'i. Sebab ada orang berhujah, dia kata benda ni melibatkan kepada ulil amri. Dan mereka merujuklah pada ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Sebenarnya maksud ulil amri itu sendiri itu masih lagi khilaf dalam kalangan ulama tafsir sendiri. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir pun, ada ulama tafsir kata yang dikatakan ulil amri itu adalah ulama. Jadi kalau tak dengar cakap ulama, itu sudah jadi dosa pula. Kalau kita kata dosa lah, apakah betul? Kan? Atau ada pula ulama tafsirkan sebenarnya ulil amri ini merujuk pada ahlul hil wal aqdi. Pada hari ini dah tak ada dah ahlul hil wal aqdi. Ada pula sebilangan orang tafsirkan al-hilli wal aqdi pada hari ini merujuk pada ahli parlimen, sebab mereka yang boleh menentukan polisi sebuah negara, suatu perundangan, sebab mereka ni golongan yang boleh menggubal undang-undang kan. Ada tafsir lagu tu. Jadi bermaksud mana-mana arahan datang daripada ahli parlimen, maka itu pun dikira sebagai dosa kalau kita nak kira tafsiran ulil amri itulah. Cuma kebiasaan sahaja orang mengatakan ulil amri di sini merujuk pada pemerintah. Itu tafsiran. Jadi masih tafsiran 1, tafsiran 2, tafsiran 3. Taat kepada Allah, taat pada Rasulullah, clear, mutlak. Dia tak ada isu. Tapi bila sebut taat kepada ulil amri, di situ tu ada perbincangan kat situ. Kita kalau engkar perintah Allah, kita engkar perintah Rasulullah, memanglah dosa lah. Kan? Engkar, lepas tu kita nafikan bahawasanya benda tu wajib, kita kata tak wajib sebagai contoh. Allah Ta'ala kata haram, kita kata tak haram. Itu boleh bawa pada kufur pada Allah SWT pula. Wala'adzubillah. Dan hukum tu pun sifat dia qat'iyyatu dilalah. Tetapi masih lagi dalam pemikiran orang, kita boleh kata haram. Tapi kita nak kata dosa, nanti dulu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita kena faham penentuan dosa dan pahala itu mesti datang daripada Allah SWT. Bukan datang daripada pemikiran manusia. Haram, boleh kita haram lah. Tapi apakah haram dalam masuk implikasi dosa? Nanti dulu. Kalau penentuan dosa tu yang difatwakan oleh ulama, haram ni, contoh. Macam anda sebut tadi, kita laburkan pakaian. Ulama A kata haram. Ada ulama kata tidak haram. Sekarang ni kita pakai pandangan ulama yang kata tidak haram. Jadi ada orang yang pakai labuh. Kita kata haram lah tindakan dia berdasar pada pandangan itulah sebagai contoh. Isu dia sekarang, dia pakai labuh itu, dia pakai pandangan kata haram itu sendiri. Dia kena azab ke tidak? Itu tak, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Sebab benda tu masih lagi dalam khilaf. Tak, hukum qat'i pun Allah Ta'ala maha mengetahui juga. Tetapi kita nak kata haram berdosa masuk neraka tu, boleh kata macam tu. Nak kata ni dosa ni, tindakan macam ni. Jika hukum itu adalah qat'iyyatu dilalah. Pendalilan secara qat'i. Tapi kalau masih lagi dalam ijtihad pandangan ulama, maka kita tak boleh nak kata itu haram, itu dosa tu masuk neraka tu. Nak kata haram tu boleh, nak kata masuk neraka, nak kata dosa tu nanti dulu. Sebab itu semua tu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Jadi cuma kita tak nafikanlah tindakan daripada YB Khairuddin Ahmad Razali dari sudut pemikiran kita, dan kita apa yang kita lihat memang ada implikasi dia. Kan? Antara contohnya orang bangkitkan soalan, kalaulah itu tindakan YB Ahmad Razali At-Takiri, macam mana diandaikan kalau sekiranya Malaysia ni melaksanakan hudud. Itu yang diperjuangkan oleh parti PAS lah, parti YB Khairuddin tu kan. Jadi bila dia laksanakan hudud, tiba-tiba dia sendiri dah ada double standard, iaitu ada orang lain kena sebab dia tu adalah rakyat biasa, tapi disebabkan dia adalah menteri maka dia terlepas sebagai contoh. Itu dah lari daripada konsep yang diajar di dalam Islam. Sebab Nabi Muhammad SAW ada sebut, qad ahlaka man kana qablakum idza saraqa asy-syarifu minkum tarakuhu wa idza saraqa ad-dha'ifu minkum aqamu alaihim al-had. Wa imullahi law kana Fatimah bintu Muhammad sadaqat laqata'tu yadaha. Nabi Muhammad sebut dalam hadis lah, atau kama qala Nabi. Nabi kata telah binasa orang-orang dahulu yang apabila mencuri orang-orang besar di kalangan mereka itu, maka dilepaskan. Tapi apabila yang mencuri itu orang-orang lemah di kalangan mereka, maka dikenakan hukuman pada mereka. Demi Allah, kalau sekiranya Fatimah anak perempuan aku mencuri, aku potong tangan dia. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang hukum yang potong tangan yang termaktub dalam Quran, termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad membezakan hukum hudud yang diamalkan oleh jahiliyah dengan hukum hudud yang diamalkan Islam. Hukum hudud cara Islam,
hudud cara jahiliah. Kita kena faham yang dikatakan hukuman potong tangan itu dia bukan hukum Islam sahaja. Dia diamalkan juga pada pada orang-orang jahiliah dulu. Orang Arab dulu pun ada hukuman potong tangan bagi mencuri. Hukum qaza hukum qisas kan, yang kata bunuh balas itu termaktub dalam kitab-kitab lama sebenarnya, ada dalam Taurat, ada dalam Injil, dan benda ni diakui sendiri oleh Allah Taala dalam Quran. Allah Taala kata wa katabna alaihim anna nafsa bin nafsi, kami telah mewajibkan kepada mereka alul kitab itu nyawa dengan nyawa. Maksudnya hukuman qisas itu dah ada dalam kitab lama. Sekarang ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia telah mengklasifikasikan hudud cara Islam, hudud cara jahiliah. Jahiliah pun ada hudud Islam pun ada hudud. Apa beza dia? Beza dia adalah dia tidak ada double standard. Itu Islam. Adapun jahiliah ada double standard. Sekarang ni kita mengamalkan undang-undang dan undang-undang tu ada double standard. Bermaksud kita ni namanya Islam tetapi kita mengamalkan jahiliah. Kita tidak ikut apa yang telah diajar oleh Nabi SAW. Jadi tindakan dia sebegitu sebenarnya memberi implikasi terhadap parti dia sendiri yang telah berusaha untuk nak melaksanakan hudud. Kononnya lah. Wallahualam itu pun masih dipertikaikan lagi sebab kita tengok semenjak jadi kerajaan tak buka langsung pun tajuk hudud. Yang dia buka tajuk hudud ni masih jadi pembangkang kan. Masih jadi pembangkang dan dia ada elemen untuk nak berpropaganda untuk melawan gerakan yang dibawa oleh Pakatan Harapan pada masa itulah. Tapi bila jadi kerajaan dia tak bincang pun hudud. Okey, andai nak buat hudud, macam mana dia nak capai keadilan? Sedangkan dalam tajuk kuarantin pun dia dah tak adil kat situ. Dia dah nampak macam ada tak kena kat situ kan. Maka di sini lahirlah persepsi yang tidak baik, implikasi yang tidak baik terhadap usaha parti beliau nak melaksanakan hudud. Itu satu implikasi. Yang keduanya, implikasinya, orang sekarang ni bila jadi macam ni, kita kadang-kadang, yalah, Ana tak tahu sejauh mana perdebatan perundangan, keputusan yang dibuat oleh KKM itu adalah benar atau salah. Itu kena tanya orang perundangan. Tapi kalau kita pergi kat media sosial, sebenarnya imej Dr. Nur Hisham itu dah jadi tak berapa cantik. Sedangkan sebelum ni orang angkat Dr. Nur Hisham. Kita baca beberapa statement, orang sudah mempertikaikan apabila hanya diberikan kuarantin tapi tidak dibawa kepada mahkamah. Sedangkan Ismail Sabri sebelum ini pada bulan April lagi dia buat statement dah, dia kata dah tak ada dah compound, terus bawa pada mahkamah kan. Lebih-lebih lagi berlakulah kepada beberapa orang yang pernah dikenakan hukuman yang kita dah sebut tadi lah kan. Ada orang yang nama Jeffrey Jambo Dana, umur 27 tahun tu kan. Dia bawa ke mahkamah, bahkan jatuhkan hukuman iaitu dengan 2 bulan penjara dan juga 5,000 denda kena pada dia. Itu antara implikasi. Lepas tu yang keseterusnya, orang bangkitkan respect orang terhadap ke negara kita. Sebab orang membandingkan bagaimana orang melanggar PKP yang ingkar kuarantin berlaku di negara-negara luar, yang mereka ini adalah negara-negara yang tidak beragama Islam, tetapi mereka ni apabila melanggar itu dan mereka mengakui kesalahan dan mereka isytihar letak jawatan kan. Pulangkan yang kita ni bukan letak jawatan, hanya nak memulangkan gaji. Yang kat sana tu pulangkan jawatan. Yang kita ni hanya pulangkan gaji. Itu jadi pertikaian, itu implikasi yang tak baik apabila YB Khairuddin Ahmad Razali itu mengambil sikap sebegitulah. Jadi inilah perbincangan Ana pada malam ni. Yang Ana nak gambarkan sebenarnya kita ada 2 tajuk di situ. Yang pertama sudut undang-undang. Undang-undang tu kita serah pada ahli undang-undang. Yang keduanya adalah isu yang dilihat sebagai berdosa itu. Ana secara peribadi, Ana melihat bahawasanya mengatakan bahawasanya tindakan Khairuddin Ahmad Razali itu sebagai berdosa itu Ana kurang bersetuju. Apatah lagi nak kata masuk neraka lah, tindakan itu lagi tak setuju lah. Sebab bila kita kata berdosa, dosa ni neraka sebenarnya. Kita dah mengatakan dia ni ahli neraka. Tak boleh sebenarnya. Tapi kalau kata tindakan tu haram, itu boleh setuju lagi. Sebab haram tu kita kena tengok kategori. Haram dalam kategori hukum yang qat'iyyatu dilalah ke ataupun zaniyatu dilalah. Kalau qat'iyyatu dilalah, okey, kita boleh terima. Tapi kalau zaniyatu dilalah, pendalilan secara zani, masih lagi dalam ijtihad ulama. Kita nak kata dosa ni secara confirm tak boleh. Apatah lagi tindakan kita kalau dalam perkara pemikiran orang, kita kata berdosa ni, masuk neraka ni, kita buat tuduhan begitu, itu akan membawa implikasi tak baik dalam masyarakat. Iaitu apabila ada orang berbeza sikit dengan kita terus kata orang tu sebagai ahli neraka. Benda tu tak sewajarnya berlaku lah. Yang itulah lebih kurang yang Ana nak bincang pada petang ni. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran lah sebenarnya untuk diri Ana juga. Dan Ana pun tengok Ana ada kebimbangan besar apabila kita melihat tindakan YB Khairuddin Ahmad Razali itu sendiri dan juga statement-statement orang agama yang tak bersetuju dengan tindakan tu sehingga melabelkan dia sebagai berdosa, masuk neraka. Tu Ana ada kebimbangan lah. Sebab kita membuka ruang untuk mengamalkan amalan takfir itu sendiri. Yang YB Khairuddin Ahmad Razali ni pula Ana bimbang tu sebab dia membuka ruang untuk orang ni mencari alasan untuk tidak
kena kuarantin tu. Macam mana nak buat? Dia dah ajar cara kan. Iaitu kita jangan pakai gelang pink. Lepas tu kita buat statement yang kita ni negatif, sebagai contoh. Lepas tu kita buat statement kita ni pergi kat istana. Kalau pergi istana, maknanya okey lah buat statement macam tu. Jadi orang kan akan belajar kat situ secara tak langsung macam mana untuk nak elak daripada kuarantin. Dan sebenarnya itu memberi bahaya juga kepada kesihatan rakyat Malaysia. Itulah lebih kurang anda punya komen live Facebook anda pada malam ni. Mungkin banyak persoalan. Anda tengok sini pun banyak persoalan pertanyaan. Mungkin kita tengok, kita komen insyaAllah. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Okey, type. Assalamualaikum Ustaz Wanji. Semoga sihat. Alhamdulillah. John Malizi. Karut. Apa yang karut? Penjelasan yang menyeluruh sifatnya. Macam mana pandangan dari sudut maqasid syariah? Ana Haji Yusri Ibrahim. Itu anda sebut tu maqasid syariah. Dia melihat kepada maqasid syariah ni dia dua perkara penting. Yang pertama adalah manat. Satu lagi adalah implikasi. Tajuk ni adalah implikasi. Tu anda sebut dari sudut implikasi tadi tu. Implikasinya apabila YB Khairuddin tu dia buat macam tu dia telah mengajar kepada rakyat ni supaya nak elak daripada kuarantin, walhal dia wajib kena kuarantin. Dia mesti kena kuarantin. Iaitu dia kata dia tak pakai gelang merah. Nanti lepas ni mana-mana budak yang kena kuarantin dia pergi buang gelang merah tu kan. Lepas tu dia kata dia ni negatif. Jadi budak nak dia buat statement kami negatif sebagai contoh. Itu implikasi tak baiklah. Jadi bila berbincang satu benda melihat pada implikasi, itu pun perbincangan maqasid syariah sebenarnya. Itu perbincangan maqasid syariah juga begitu. Itulah lebih kurang. Lepas tu sudut maslahah mafsadah. Maslahah mafsadah. Kita tengok realiti hari ni secara menyeluruhnya awam semua bahkan pakar-pakar mengakui kalau tidak kuarantin ada bahayanya kepada masyarakat, kepada rakyat, bahaya pada kesihatan rakyat. Maka tindakan Wabi Khairuddin Ahmad Razali itu tidak wajar, tidak wajar. Lepas tu yang anak nak tengok ni daripada sudut pandang orang agama ni pula. Mufti-mufti ni. Anda rasa mufti tak cakap kot. Mungkin berita yang komen goreng tu untuk nak bagi sedap dia kata berdosa. Tajuk tu clear, berdosa. Dia kata Wabi Khairuddin tu berdosa. Dosa ni melibatkan wahyu daripada Tuhan. Dia bukan datang daripada pemikiran manusia. Kalau sekiranya mufti kata berdosa, dia mesti hukum yang qat'iyatu dilalah. Tapi kalau hukum bukan qat'iyatu dilalah, zanniyatu dilalah, pendalilan secara zanni, masih lagi ijtihad ulama, dia tak boleh tau. Sebab ada ulama lain kata tak haram. Itu susah tu sebab wahyu yang menentukan dosa pahala itu adalah wahyu daripada Tuhan. Hukum itu memang wahyu pada Tuhan, tapi sifat dia tu, wahyu itu sifat dia apa? Qat'i ke zanni? Apakah masih lagi dalam ruang pemikiran orang ataupun terus diterima, disepakati oleh orang tanpa perdebatan lagi? Kalau kita terima premis bahawasanya benda hukum qat'i itu adalah itu dosa, atau tak apalah. Tapi ni satu lagi ni yang dikatakan ijtihad, masih lagi dalam pemikiran manusia. Kita nak kata haram boleh, tapi kalau kita kata berdosa itu nanti dulu. Sebab dosa, syurga, neraka, semua itu ditentukan oleh Allah Ta'ala, bukan ditentukan oleh kita. Gitu. Wallahu'alam. Itu komentan Allah lebih kurang. Wallahu'alam. Bagaimana pula mereka yang isap rokok berdosa dari kita? Serupalah. Jadi sebenarnya macam ni. Isap rokok itu, kita nak kata haram. Fine, boleh kita haram. Tapi haram isap rokok itu menyebabkan masuk neraka nanti dulu. Sebab ada orang isap rokok memberi bahaya kepada kesihatan dia. Ada orang isap rokok tidak memberi bahaya pada kesihatan dia. Kalau membahaya pada kesihatan dia, haram kerana bahaya kesihatan itu. Haram kerana berdosa itu faktor membahaya kesihatan. Sebab dalam Quran, dalam hadis clear mengatakan apabila kita melakukan suatu kerosakan pada diri kita sendiri dan juga orang lain, itu memang haram qat'iyatu dilalah, pendalilan secara qat'i. Ada orang ni isap rokok tapi dia tak memberi mudarat pada orang. Kita boleh kata haram, tapi nak kata berdosa tu nanti dulu. Tapi kalau dia isap rokok memang confirm bawa pada penyakit, itu kita boleh kata berdosa dah. Jadi kita boleh kata haram lah. Bila sebut haram, orang tu jangan buat dah sebenarnya. Sepatutnya dia tidak akan buat lagi. Sebab tu ada orang tanya soal Al-Qaradawi. Sebab kalau kita pergi dekat beberapa negara, contoh macam Yaman, ulama Yaman isap rokok. Kita pergi dekat Indonesia, berapa ramai kiai-kiai Indonesia ni isap rokok. Kita pergi dekat Thailand, dekat pondok-pondok di Thailand, ramai babo-babo tu guru pondok Thailand ni isap rokok. Bila kita cakap fatwa Qaradawi kata haram, dia kata pada dia makruh. Jadi benda ni orang pernah bangkitkan pada isu Al-Qaradawi. Macam mana ni? Ada orang kata makruh, ada orang kata haram. Qaradawi kata khilaf itu bukan berlaku kepada ulama. Khilaf itu berlaku pada para doktor. Sebab doktor yang menentukan tahap mudarat bagi pengisap rokok. Bukan ulama. Ulama tak tahu tahap mudarat. Mudarat tu doktor tahu. Jadi ulama hanya menyatakan mudarat haram. Tu je lah. Mudarat haram. Sekarang ni doktor pergi cek, dia kata mamat ni memang confirm mudarat, memang nyawa dalam bahaya kisah rokok. Yang ni boleh kata dosa lah mamat ni, dia isap rokok ni berdosa lah ni. Sebab memang confirm tu. Makanya ulama ni kata haram itu permulaan tu bila dengar,
Awal-awal lagi berhenti rokok. Sebab kita tak tahu tubuh badan manusia A, B, C tak sama. Kadang-kadang kan ada orang macam okey, ada orang tak okey. Ana susah nak kata lah sebab ana ada seorang kawan, Haji Azharuddin nama dia, duduk dekat Setapak. Ana kawan dengan dia lama. Umur dia 70 tahun. Umur dia. Ana pergi musafir dengan dia kat Kelantan. Naik kereta ana bawa dia kat sebelah. Ni rokok tak berhenti. Susah-susah isap rokok. Dalam kereta. Dia sembang. Ustaz boleh tak nak buka tingkap nak isap rokok? Okey, kita buka, kita pergi. Dia ni bila berjalan, dia lagi kuat pada kita, lagi cergah pada kita. Nak pergi sarapan pagi dekat Bandar Kota Baru. Dia kata, Ustaz, kita naik kita jalan kaki, kita jangan naik teksi. Ana kata okey je. Kita jalan dengan dia. Dia berjalan lagi laju pada kita. Kita confuse. Orang tua ni kata dia, orang tua ni isap rokok kuat. Lepas tu tengok dia lebih okey pada kita kan. Cara berjalan, cara sihat dia tu. Masa time makan tu kita tanyalah, Haji ni umur berapa? Dia kata umur 73 tahun. Okey. Start isap rokok umur berapa? 16 tahun. Kita pun sebenarnya status sihat manusia, tak sihat manusia dengan sebab isap rokok ni macam mana? Wallahualam. Kita tak tahulah orang macam mana, tak tahu. Ana bukan doktor. Doktor dah tahu. Ana ni ustaz. Baca Quran, baca hadis boleh lah. Nak syarah sikit-sikit boleh lah. Tapi nak cerita tahap mudarat itu, tak tahu. Jadi doktor. Sebab itu, Isyad Al-Qaradawi, bila dibangkitkan soalan, orang isap rokok tu macam mana? Qaradawi kata, ulama' sepakat yang khilaf itu doktor. Sebab doktor yang menentukan tahap mudarat bagi pisau rokok itu. Jadi kalau orang tu isap rokok, memang confirm mudarat. Bagi orang tu haram. Dan kita nak kata berdosa boleh. Ada satu lagi ni, kita tak tahu sakit tak. Tapi nak kata mutlak hukum haram tu boleh lah. Nak kata berdosa tu nanti dulu. Tapi kalau orang confirm sakit, sebab mudarat itu yang dikatakan sebagai berdosa tu. Begitu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bandingkan kesalahan dengan Menteri Perpaduan YB Kula dulu buat statement rasis sampai mengakibatkan kematian arwah adib. Sampai sekarang YB tu senyap tanpa meminta maaf kepada rakyat. Kesalahan. Anda tak bincang berkenaan dengan berbukti lebih impak buruk kepada masyarakat. YB Khairudin mengaku mohon maaf. Dia isu dia sekarang, mohon maaf ataupun tidak, itu satu tajuk. Isu dia salah ataupun tidak. Kalau orang tu bersalah, lepas tu dia minta maaf dan confirm bersalah, dia perlu dakwa di mahkamah. Awak macam mana? Contoh macam berlaku pada makcik. Makcik tu pun minta maaf tapi kena juga. Berlaku kepada Jeffrey Jambo, dia pun minta maaf, kena juga. Dia bukan isu minta maaf ataupun tidak. Kita tak nak bincang dia minta maaf ataupun tidak. Kita nak ceritanya benda ni salah ataupun tidak. Itu tajuk dia. Salah, salah lah. Hukum je. Kalau salah, hukumlah berdasar pada kesalahan tadi. Kenapa kita nak banding dengan orang lain? Sekarang ni melibatkan pada YB tu. Ada tak orang pergi buat report polis untuk pergi tangkap YB Kula apa nama? YB Kula tu. Anda pun tak setuju YB Kula tu. Ada seorang lagi tu, YB apa tu? Yang perpaduan tu. Bukan Kula bukan perpaduan. Dia bukan Kula tu, DAP. Yang satu lagi tu, yang tak ada parti tu. Yang tu Dr. Mahathir lantik tu. Kita tak setuju dengan dia. Tapi kenapa tak ada orang pergi report untuk menyatakan dia salah dari sudut perundangan? Dalam isu YB Khairuddin Ahmad Razali ni, dia segi perundangan nampak salah. Nampak salah berdasarkan pada penafsiran undang-undang lah. Ana kata salah, takut orang kata Ana tuduh dia salah. Ana tak tahulah sebab Ana bukan undang-undang. Cumanya bila orang kata dikenakan, dia sendiri pun mengaku sebenarnya. Sampai dia minta maaf kan. Dan dia kata nak tolak gaji dia lah. Dia kata nak bagi balik pada gaji. Maksud dia mengaku bersalah. Cumanya bila timbul isu hukuman, itu ada orang bersetuju dengan compound. Ada orang tak bersetuju. Orang kata kena buat ke mahkamah. Apa hujah orang mengatakan kena buat terus pada mahkamah? Statement daripada Ismail Sabri sendiri. Iaitu pada bulan April tu dia kata tak ada dah compound terus kepada mahkamah. Tiba-tiba yang berlaku pada hari ni, boleh pula pergi kepada pada compound, tidak pergi pada mahkamah. Itu yang orang bangkit itu yang orang debatkan dalam Facebook. Kita nak cakap isu YB Khairuddin Ahmad Razali. Memang ada orang buat report. Memang ramai orang buat report dan dia sendiri pun mengaku salah. Bahkan yang dikenakan compound itu pun KKM tu sendiri pun mengakui dia melanggar beberapa akta. Okey, kalau kita nak timbul YB Kula lah apalah melibatkan pada kauman. Persoalannya ada tak peruntukan dalam undang-undang? Kalau ada, kenapa tidak ada orang buat report? Itu persoalan dia. Kalau ada buat report, adalah tindakan undang-undang. Jadi kita tak nak cerita yang orang tu, yang kita nak cerita ni sekarang ni melibatkan pada YB Khairuddin Ahmad Razali. Anda sebut dalam dua isu tadi lah. Satu dalam isu implikasi terhadap tindakan dia. Satu lagi implikasi fatwa orang pula terhadap tindakan dia tu konon sebagai berdosa. Begitu. Wallahualam. Tu ada punya komen. Wallahualam. Ana tak nak bincang bawa kepada sentimen parti politik kat sini. Sebab kita nak bincang kat sini ni, bila ada orang kata berdosa masuk neraka tu, yang tu ana tak setuju. Walaupun ana berbeza parti dengan Khairuddin Ahmad Razali, sepatutnya kalau ana beza dengan dia, ana kena sokong lah mufti-mufti tu, ustaz-ustaz kita kata dia ni adalah berdosa masuk neraka tu. Tapi ana tak setuju. Sebab
Ana tak setuju apabila kita menentukan dosa pahala dalam perkara yang bukan qat'iyatul dilalah. Itu ana punya komen gitu. Tak kira lah dia pati apa. Wallahu a'lam. Okey, tak adalah. Itu je komen daripada kawan-kawan. Okey, ada soalan lain tak? Okey, alright. Nasa tak ada lah kot. Mungkin itu live Facebook kita pada malam ni. Tak ada kot. Ada lagi. Ada sini. Okey, Nasa tak ada lah kot. Live Facebook kita pada malam ni cukup lah. Esok hari Ahad. Esok dekat Melaka. Esok Maqasid Syariah. Lepas tu hari Isnin kot. InsyaAllah kita sambung balik kuliah tafsir kita. Surah Luqman. Ayat yang ke-16 dan ayat 17 insyaAllah. Mungkin sekadar itulah live Facebook pada malam ni. Wallahu'alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.